Benua Sunda dianggap sebagai pemimpin dunia dalam merintis revolusi Neolitik. Mereka adalah perintis penanam padi pertama di dunia. Lembu liar dijinakkan, dijadikan lembu ternakan. Inovasi itu dimulai di semenanjung Malaysia, diikuti Sumatera dan Jawa lebih 14,000 tahun dahulu. Penanaman padi bukan setakat untuk dijadikan makanan asasi, sebaliknya telah mencorak satu pelantar, platform, akar kebudayaan dan ketamadunan. Ini merupakan 10,000 tahun lebih awal dari China, India, Mesir dan Palestin. Peradaban di benua Sunda mungkin lebih canggih daripada apa yang kita tafsirkan. Kalau dari zaman Kesultanan Melaka ke zaman sekarang, Malaysia begini moden. Bayangkan betapa majunya pembangunan tamadun Melayu yang bermula berkisah, merumput dan berakar umbi dalam jangka masa 35,000 tahun. Keanekaragaman bahasa di kalangan etnik Melayu di benua Sunda, majoritinya mempunyai kemiripan tuturan bahasa yang telah melalui beberapa peningkatan. Meraukui Kepulauan Filipina adalah induk kepada bahasa Melayu, moyang dan ibunda kaum ini, termasuk Austro-Asiatics, Germans atau Jepun kuno. William Humboldt, seorang sarjana berbangsa Jerman, mencipta bidalan Melayu Polynesian. Kemudian pada tahun 1906, William Smith memperkenalkan terminologi Austronesia untuk merangkumi rangkaian bahasa Melayu Polinesia ditutur oleh pelbagai etnik Melayu di alam Melayu Nusantara. Selain itu, beliau juga mengajukan hipotesis bahawa pada masa lampau di daratan Asia terdapat bahasa Austric yang merupakan nenek moyang bahasa Austronesia dan Austro-Asiatik. Banjir besar berlaku 14,000, 11,000 dan 8,000 tahun lalu. Sukar untuk mengandaikan apa yang sebenarnya terjadi puluhan ribu tahun dahulu. Kita hanya boleh membuat teori atas dasar kajian geologi yang hampir tepat. Tragedi banjir adalah suatu fenomena pemanasan global, gempa bumi dan letupan rantaian gunung berapi, Toba, Kerinci, Talang, Krakatoa, menjadikan timbunan ais yang ada di kutub utara cair dan mengakibatkan pelanggaran atau pergeseran dasar laut. Banjir besar datang mendadak mengakibatkan tsunami yang dahsyat dalam beberapa sini yang menenggelam dataran rendah di berbagai penjuru dunia dan pelantara Sunda, menghilangkan 1 kilometer dataran Sunda setiap tahun. Pelantara Sunda menjadi lautan, tanah yang tinggi menjadi pulau-pulau yang terpisah. Semenanjung tanah Melayu, Kalimantan, Jawa, Bali, dan yang terakhir terpisah ialah Sumatera. Besar kemungkinan nama semenanjung tanah Melayu terungkap apabila tanah kandung Melayu induk ini, yaitu benua Sunda, terpisah. Pisahan pelantar rangkaian ke atas menjajar ke bawah menyerupai anjing, menepati nama semenanjung tanah Melayu supaya tidak kehilangan nama tanah Melayu itu. Ketika banjir melanda, terjadilah penghijrahan. Diaspora bangsa dan bahasa Melayu adalah benih yang menubuhkan tamadun menjauh, menyebar ke barat hingga India dan Mesopotamia, ke timur, lalu menghuni Kepulauan Pasifik, dan ke utara sampai ke China dan Jepun, bahkan terus menyeberang ke Amerika melewati Selat Bering. Ia juga sebagai penggerak utama kepada kewujudan kepelbagaian kelompok-kelompok dan kerabat-kerabat etnik di wilayah ini apabila mereka terpisah akibat banjir besar. Masyarakat benua Sunda mungkin percaya mengubah suai kepada persekitaran baru. Apabila peta negeri mereka berubah, mereka terbuka kepada kehidupan di pesisiran sungai dan pantai yang luas. Keadaan malang ini mendorong mereka belajar membina perahu sehingga menjadi pelayan dan pelaut yang pakar dan mahir. Kemudian melintasi lautan dengan hanya menggunakan pilihan minda, cycle navigation, sehingga tergilangnya budaya maritim di khalayak bangsa Melayu.
Ini mengakibatkan terjadinya 3 zaman persempadan. Persempadan bangsa dan bahasa terjadi 12.000 tahun dahulu atau lebih awal setelah berkisar kurang lebih 50.000 tahun di benua Sunda, dan apabila terpisah 14.000 tahun dahulu akibat banjir di antara kaum Austronesia Melayu. Persempadan geopolitik kerajaan 14.000 tahun dahulu, zaman persempadan agama 6.000 hingga 1.000 tahun dahulu,